الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, ibu-ibu ayah yang dirahmati Allah, syukur pada Allah. Kita masuk pada siri yang kedua, kursus surah Al-Fatihah dari segi Nahwu Sharaf. Alhamdulillah. Ibu-ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita telah bincangkan ayat pertama iaitu Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian ayat kedua Alhamdulillahirabbil alamin. Ayat ketiga Ar-Rahmanir-Rahim. Itu ulangan balik pada ayat pertama Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ibu-ibu ayah just fokus pada Ar-Rahman itu 5 huruf, Ar-Rahim 4 huruf. Kita dah bincangkan pada ayat pertama sebelum ni, insya-Allah ya. Kita terus masuk kepada Maliki Yaumiddin. Terus fokus pada Maliki Yaumiddin. Jadi ibu-ibu ayah yang dirahmati Allah, kalimah Malik, okey. Maliki. Pertama sekali ibu ayah, kenapa Maliki ni kita baca dengan majrur? Kenapa agak-agak? Kenapa Maliki kita baca dengan majrur? Kerana kita boleh kata Malik ini sebagai badal kepada Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir-Rahim. Okey, macam ni. Kita tengok ya, kalimah Ar-Rahmanir-Rahim dulu. Sorry. Ayat kedua Alhamdulillahi Rabbil alamin. Rabbi al-alamin itu jadi badal kepada lafaz Allah, badal. Kemudian Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim kita boleh kata dia sebagai badal yang kedua dan badal ketiga. Ar-Rahmani badal kedua kepada lafaz Allah. Ar-Rahimi badal yang ketiga. Maliki badal keempat. Macam tu kita boleh kata Maliki sebagai badal yang keempat daripada lafaz Allah. Boleh buat ya? Kita boleh kata dia sebagai badal yang keempat daripada lafaz Alhamdulillah. Lafaz Allah pada lillah tu mubdal minhu. Rabbi badal pertama al-alamin. Yang kedua Ar-Rahmani ayat ketiga tu badal kedua. Ar-Rahimi badal ketiga. Maliki yang kita bincang sekarang adalah badal yang keempat. Okey. Maliki badal yang keempat kepada lafaz Allah. Lafaz Allah pada Alhamdulillahi. Boleh faham tak maksud saya ibu ayah? Boleh faham tak maksud saya? Ia adalah badal yang keempat. Boleh faham tak? Boleh faham ya? Umi Namah boleh faham? Saya ulang balik ya. Alhamdulillah. Lafaz Allah tu mubdal minhu. Rabbil alamin. Itu badal pertama. Rabb tu badal pertama. Ar-Rahmani. Ar-Rahman badal kedua. Ar-Rahimi badal ketiga. Maliki badal keempat. Okey. Maliki adalah badal yang keempat ya. Maliki Yaumiddin. Okey, ibu yang tengok pada kalimah Maliki atas wazan fa'il. Malik fa'il. Agak-agak isim jenis apa ni ibu ayah? Malik
fa'il. Agak-agak isim jenis apa ni? Isim apa nama dia? Isim. Kita ada belajar. Betul Umi Naimah, isim fa'il. Isim fa'il. Bermakna ia daripada sulasi mujarrad. Isim fa'ilnya atas wazan fa'il. Malik. Okey. Malik ni buaya. Maksudnya apa? Maksudnya yang memiliki. Yang memiliki. Waalaikumsalam Kak Fatimah, tak apa. Maliki yang memiliki. Cuma nak tanya ibu ayah. Satu orang yang memiliki, adakah dia juga menguasai? Contoh, satu orang pergi kedai, dia nak beli satu barang. Contoh nak beli beras. Beras, sebelum dia beli, beras tu milik siapa ibu ayah? Sebelum dia beli, beras tu milik siapa? Beras tu adalah milik pekedai. Milik penjual, betul. Milik penjual. Orang yang menjual tu sebelum dia beli. Okey. Jadi apabila dia dah bayar duit, dah akad jual beli, lalu dia ambil beras tu, bawa keluar daripada kedai, sekarang dah jadi milik siapa? Dah jadi milik pembeli. Dah jadi milik pembeli, siapa yang berkuasa di atas beras itu? Pembelilah yang berkuasa di atas beras tersebut. Kenapa? Kerana dia dah beli. Sudah bertukar milik. Bila dah beras tu dah jadi milik pembeli, pekedai boleh tak minta balik beras tu? Walaupun beras tu contoh dah sebulan dekat kedai dia, tiba-tiba setelah 1 minit tadi dah bertukar milik, boleh tak pekedai tadi minta balik beras? Tak boleh kerana sudah tidak jadi milik dia. Jadi adakah orang yang memiliki itu secara adatnya akan menguasai juga? Ya ibu ayah kan? Yang memiliki secara adatnya dia juga menguasai. Maka dari situ kita boleh faham, Malik kalau terjemah yang memiliki boleh, yang menguasai pun boleh. Jadi terjemah Malik ibu ayah boleh terjemah yang memiliki, boleh terjemah yang menguasai. Jadi boleh tak ibu ayah kongsikan masing-masing punya terjemah? Apa terjemah masing-masing pada Malik? Quran terjemah masing-masing. Apa terjemah dia? Terjemah Malik. Tolong kongsikan sama-sama. Quran terjemah ibu ayah apa terjemah dia? Pada kalimah Malik. Okey, Ibu Maimunah ada dua-dua. Pemilik dan penguasa. Cantik. Terjemahnya sangat cantik. Ada dua. Ibu Maimunah punya Quran terjemah dua-dua sekali ibu ya. Pemilik ada, penguasa pun ada. Betul Ibu Maimunah? Masya Allah, terbaik. Terjemah ibu tu memang bagus sangat. Jadi ada terjemah penguasa saja, pemilik saja. Tapi kalau siapa yang terjemah penguasa ataupun pemilik, itu terjemah yang paling marvelous. Awesome terjemah tu. Masya Allah, tabarakallah. Kerana dia meraihkan kedua-dua. Boleh ibu ayah ya? Jadi Malik boleh terjemah yang memiliki ataupun yang menguasai. Okey. Kemudian dia adalah isim fa'il. Kenapa Malik tidak ada alif lam, tidak ada tanwin? Kerana dia adalah apa ibu ayah? Dia jadi apa? Dia jadi mudhaf. Dia jadi mudhaf kepada kalimah yaum. Mudhaf kepada kalimah yaum. Okey. Dan juga al-yaum pula adalah mudhaf kepada kalimah ad-dini. Okey. Tengok ibu ayah ya. Maliki, hubungan maliki dengan yaumi. Maliki jadi mudhaf kepada yaumi. Yaumi pula dalam masa yang sama, yaumi mudhaf ilaih kepada maliki. Yaumi, hubungan yaumi dengan maliki, yaumi mudhaf ilaih kepada maliki. Tetapi masa yang sama, yaumi adalah mudhaf pula kepada kalimah ad-din. Yaumi adalah mudhaf kepada kalimah ad-din. Kenapa yaumi dibaca dengan majrur? Majrur alamat jarnya kasrah. Kerana dia mudhaf ilaih kepada maliki. Masa yang sama, kenapa yaumi tidak ada alif lam? Kerana dia mudhaf kepada ad-din. Ad-din jadi mudhaf ilaih. Okey. Jadi ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Yaum hari ad-din pembalasan. Ibu ayah, ad-din terjemahnya pembalasan. Betul tak semua sekali terjemah ad-din pembalasan ke semua? Betul ke? Ad-din terjemah apa ibu ayah? Kalimah ad-din pembalasan kan? Sedangkan kalau kita belajar bahasa Arab, biasa kalau kita jumpa, apa dia din yang kita biasa jumpa bahasa Melayu? Apa dia din? Terjemah din. Agama kan? Biasa kita terjemah din agama. Rupanya din juga ada terjemah-terjemah lain, di antaranya din terjemahnya pembalasan. Pembalasan ataupun balasan. Okey. Kalau dain, dal baris atas, ad-dainu apa dia? Dain. Siapa tahu dain apa terjemah dain? Hutang. Bagus Umi. Dain, betul Ibu Norma, Ibu Nolia, Kak Fatimah, Umi Naimah, betul. Dain maksudnya hutang. Dan wa'udzubika min ghalabati daini wa qahrir rijal. Aku minta lindung daripada terkalah dengan hutang dan dikuasai oleh orang-orang jahat. Itulah ya. Okey, Maliki Yaumiddin. Jadi ibu ayah nak tanya, Maliki Yaumiddin dalam surah Fatihah, dia ayat yang keberapa? Maliki Yaumiddin dalam surah Fatihah dia ayat keberapa? Ayat yang keempat. Tapi dari segi nahu sorof, adakah dia ayat keempat tu adakah ayat sempurna? Ayat keempat adakah satu ayat sempurna? Ayat keempat? Ataupun dia perlu bergantung pada ayat-ayat sebelumnya? Ayat keempat saja kalau kita sebut Maliki Yaumiddin, adakah itu ayat sempurna dalam nahu sorof? Jawapannya tidak. Kenapa tidak boleh tiba-tiba baris bawah macam ni? Bermakna ayat keempat dia berkesinambungan dengan ayat kedua dan ketiga. Okey, ayat kedua, Alhamdu, yang kita belajar tadi kan? Alhamdu segala puji. Alhamdu tu mubtada. Saya kena tulis balik supaya ibu ayah nampak ya. Alhamdu lillahi rabbil alamin. Okey. Kemudian Ar-Rahmani Ar-Rahim. Okey. Tengok balik ayat sebelumnya. Alhamdu mubtada. Kita dah belajar tadi. Alhamdu ini adalah mubtada. Lillahi ni jama' majrur akan jadi khabar. Khabar sibih jumlah. Tak apa. Lillah, lafaz Allah dengan Rabbi tadi apa? Lafaz Allah jadi apa pada Rabbi? Ulang balik ibu ya. Lafaz Allah pada lillah jadi mubadal minhu kan? Rabbi jadi badal pertama. Badal pertama kepada lafaz Allah. Kenapa baca Rabbi majrur? Kerana dia badal. Di masa yang sama dia mudhaf kepada al-alamin. Dia adalah mudhaf kepada al-alamin. Okey. Ar-Rahman ni kenapa baca majrur? Ar-Rahman ni dibaca majrur. Okey, dibaca majrur kerana dia adalah badal kedua kepada lafaz Allah. Rabbi badal pertama. Ar-Rahmani majrur kerana badal kedua. Ar-Rahimi majrur juga. Ar-Rahimi kenapa? Badal ketiga kepada lafaz Allah. Maliki badal keempat. Jadi segala puji bagi Allah. Siapa Allah? Allah adalah Rabbul Alamin. Siapa lagi Allah? Allah adalah Ar-Rahman. Siapa lagi Allah? Allah adalah Ar-Rahim. Siapa lagi Allah? Allah adalah Maliki Yaumiddin. Jadi ada 4 badal semua. Bermakna ayat kedua, ayat ketiga dan ayat keempat. Ayat keempat baru habis jumlah ismiah ni. Mubtada dia pada Alhamdu, khabarnya lillah tapi habis dia sampai ad-din baru habis. Boleh faham tak maksud saya? Ayat yang sempurna daripada awal ayat kedua sampai habis ayat keempat, baru sempurna jumlah ismiah tu ibu ayah. Boleh faham semua ya? Bermakna surah Fatihah, ayat kedua, tiga, empat sebenarnya dalam ilmu Nahu adalah satu ayat yang sama jumlah ismiah. Tetapi dalam ayat Quran, ia terpecah kepada 3 ayat yang berbeza.
Jadi ibu ayah, jangan pula kita dapat benda ni, kita dah tahu ni, kita pun uji orang. Awak tahu tak, ayat 2, 3, 4 tu sebenarnya satu ayat. Dah mula pening orang nanti. Kalau orang tu tak belajar nahwu sorof, jangan kita duk uji-uji, jangan kita duk duga-duga dia. Tapi kalau memang contoh ibu-ibu ada anak yang belajar bahasa Arab kat sekolah, tu tanya dia. Tanya dia, uji dia supaya dia boleh faham. Nampak tak? Faham tak maksud saya ibu ayah? Maksud saya, kalau ibu-ibu ayah ada anak, ada menantu, ada cucu yang belajar bahasa Arab kat sekolah, belajar pondok ke, ibu kena terangkanlah. Tapi kalau untuk kita saja-saja menduga-duga, yang tunjuk kita ni ada ilmu, jangan sesekali. Itu dah salah niat. Okey? Jadi ulang balik. Ayat kedua, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ayat ketiga, Ar-Rahmani Ar-Rahimi. Ayat yang keempat, Maliki Yaumiddin. Zahirnya ada 3 ayat yang berbeza. Hakikatnya, ketiga-tiganya adalah satu ayat yang sama. Jumlah ismiyah yang lengkap. Okey, setakat itu boleh faham ibu ayah semua faham insya-Allah ya. Cantik. Cuma ibu ayah, saya tanya ibu ayah. Pernah tak kita dengar imam baca Malik tu dia baca pendek? Bila kita biasa dengar Maliki Yaumiddin. Ada tak kita dengar Maliki Yaumiddin, Malik pendek. Macam Malikin Nas. Pernah tak dengar? Maliki Yaumiddin. Betul, itu adalah berbeza pada qiraat. Kita baca dengan ada alif Maliki Yaumiddin. Ada juga qiraat yang baca Maliki Yaumiddin. Itu pun betul juga. Tapi kita baca dekat Malaysia, kita baca dengan ada alif Maliki Yaumiddin. Macam tu insya-Allah. Sama tak makna? Sebenarnya ibu ayah, Malik macam ni, Malik ini lebih pada makna yang memiliki. Tapi kalau Malik pendek, Maliki Yaumiddin lebih pada makna menguasai. Tapi kita ambil terjemah, kita ambil dua-dua. Yang Malik boleh terjemah yang menguasai, boleh terjemah yang memiliki. Macam tu ya. Okey. Jadi ibu ayah yang dirahmati Allah, untuk ayat yang keempat ada soalan tak? Untuk ayat keempat ni ada tak soalan? Tak ada ya? Senang ya? Okey. Boleh kita masuk ayat seterusnya tak? Kalau boleh, komen boleh. Saya takut ada yang nak tanya tapi segan. Boleh ya? Okey, kita teruskan pada ayat seterusnya. InsyaAllah. Oh, Adin apa jamaknya? Bagus, soalan bagus. Kak Fatimah, Adin sekejap. Sekejap ya. Okey. Jadi, din jamaknya adian agama. Saya tak pasti din yang din untuk makna pembalasan, jamaknya saya tak pasti. Mungkin dinah ataupun adiyun. Saya tak pastilah Kak Fatimah. Sorry ya. Tapi kalau agama yang biasa kita jumpa, agama adian. Tapi ini din bukan makna agama, jamaknya bukan adian, jamaknya lain. Tapi saya tak pasti. Ada diberikan adiyun, ada jamaknya duyun. Tapi duyun saya nampak duyun lebih pada makna hutang. Sekejap. Tapi ini adiyun, Kak Fatimah, sekadar tahu je lah Kak Fatimah yang bukan nak guna kan. Okay. Kita fokus balik pada yang penting dulu insyaAllah ya. Okay, tapi bagus Kak Fatimah bertanya kerana Kak Fatimah dah ada asas yang bagus. Bagus, Masya Allah, Tabarakallah. Cuma kalau adian, adin ini bukan jamaknya adian. Adian jamak pada adin yang makna agama. Okay. Bagus Kak Fatimah, bagus, Masya Allah. Saya suka orang bertanya. Kalau saya tak tahu, saya kata tak tahulah. Okay, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu.
Asalnya ibu ayah, asalnya na'buduka macam ni. Iyyaka na'budu asalnya na'buduka. Okey ibu ayah. Na'budu fi'il apa ni fi'il ni? Na'budu fi'il madhi ke fi'il mudhari' ibu ayah? Na'budu fi'il. Fi'il madhi ke fi'il mudhari'? Ia adalah fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' kotak ke berapa? Kita ada 14 kotak. Ia kotak yang ke berapa? Kotak yang ke-14. Okey, mana fa'ilnya pada na'budu? Cuba tengok. Mana fa'il pada na'budu? Fi'il mesti ada fa'il. Mana fa'il pada na'budu? Fa'ilnya adalah bagus. Umi Naimah dhamir nahnu yang mustatir dalam dia. Bukan nun ini ya. Nun ini alamat saja. Alamat fi'il mudhari'. Kalau fi'il mudhari' mula dengan nun, maka memberi makna jamak. Tapi bukan nun tu fa'il. Fa'ilnya adalah dhamir nahnu dalam dia. Jadi na'buduka kami sembah engkau. Okey, contoh saya bagi ibu ayah. Contoh saya bagi, maaf ya. Satu orang suami cakap pada isteri dia. Cakap, contoh dia panggil isteri dia sayang kan. Sayang, abang cintakan sayang. Contohlah kan. Abang cintakan sayang. Kuat ke tak kuat perkataan tu ibu ayah? Kuat ke tak kuat? Abang cintakan sayang. Tapi boleh jadi depan orang lain pun dia kata juga, mungkin ada isteri tempat lain ke contoh kan. Isteri kat sini namanya Khadijah. Isteri tempat lain namanya Fatimah. Contohlah, bukan nama sebenar kat Fatimah ya. Contoh sajalah kan. Isteri tempat lain namanya Aisyah. Jumpa setiap isteri dia kata, abang sayangkan. Tu. Jadi, adakah dia tipu ke ibu ayah? Kalau dia kata, abang sayangkan Khadijah. Pada yang sama, dia di tempat lain yang dia sayang. Tapi adakah kata-kata dia tu satu penipuan ke tidak? Nak tanya ibu ayah. Umi kata mungkin. Okey. Ibu ayah, dia tak tipu. Memang dia sayang isteri dia. Dia tak tipu, dia sayang. Tapi kemungkinan dia ada sayang lain tu, ada kemungkinan tak? Ada kemungkinan. Beza tak? Okey. Kalau dia suami, dia nak kata hanya isteri dia saja yang dia sayang. Apa dia akan kata? Tadi dia kata, abang sayang Khadijah. Apa yang dia kena tambah untuk memberi makna hanya Khadijah saja yang dia sayang? Apa yang dia kena tambah? Perkataan apa bahasa kita? Bahasa kita? Sahaja ataupun yang lain satu lagi hanya. Bagus Ibu Nurlia. Hanya. Okey. Jadi itu yang poin dia. Na'buduka kami sembah engkau. Bila kita relatekan dengan ayat ni, kami sembah engkau. Kalau manusia kata pada Allah, kami sembah engkau ya Allah. Adakah ini kuat ataupun hanya engkau kami sembah? Kami sembah hanya engkau je Allah. Mana lagi kuat? Ada hanya ke tak ada hanya? Ada hanya ke tak ada hanya? Dengan ada hanya, okey, adanya perkataan hanya menjadikan maknanya tak boleh sembah yang lain. Tak boleh sembah yang lain. Jadi kalau suami kata kepada isteri dia, hanya awak saja yang saya sayang, bermakna dia tak ada yang lain. Secara adatnya macam itulah. Bila dia kata macam tu, hanya, maka isteri akan percaya betul, dia tak ada yang lain. Dia seorang saja. Kafir jadi apa ibu ayah? Jadi maf'ul bihi macam biasa kan? Maf'ul bihi. Dia jadi maf'ul bihi. Maf'ul bihi tempat biasa fi'il, fa'il, maf'ul. Sekarang ni, untuk memberikan makna hanya, kaf perlu dibawa ke depan. Maka dia akan jadi macam ni. Okey. Asalnya kaf ada di belakang. Tapi untuk memberikan makna hanya, kaf dibawa ke depan. Maka di belakang sudah tidak lagi ada
dhamir kaf sebagai maf'ul bihi dah tak ada dah. Pasal apa? Dah dibawa ke depan. Cuma ibu ayah boleh tak kita bawa dhamir itu ke depan dan dia hidup sendiri? Boleh tak? Ka ni boleh tak sendiri? Kana abudu. Tak boleh. Kita kena datangkan iya juga. Kerana dia menjadi, kita panggil apa? Dhamir mansub munfasil. Dhamir mansub munfasil mesti ada iya. Iyyaka na'budu. Jadi asalnya na'buduka kaedah bahasa Arab, tetapi Allah Ta'ala yang maha bijaksana, dia telah menggunakan, Allah Ta'ala telah menurunkan Quran dengan gaya bahasa yang paling indah. Maka didepankan kaf ke depan dan didatangkan iyyaka, jadi dhamir mansub munfasil. Bila dah dibawa ke depan, baru terjemahnya akan jadi hanya engkau kami sembah. Jadi cuba tengok Quran terjemah masing-masing mesti ada perkataan hanya. Cuba tengok ada tak ibu ayah? Mesti ada terjemahan hanya. Tak boleh tak ada. Kalau tak ada salah. Mesti wajib ada. Kalau tak ada, bermakna terjemah tu salah. Saya cakap salah terus. Pasal apa? Ada beza. Mesti ada hanya ibu ya. Mesti ada hanya. Hanya maaf ibu, tadi putus. Okey, sekarang okey tak sekarang? Jelas tak? Sekarang jelas tak? Tadi putus. Nasib baik dia rekod. Nasib baik dia terus rekod. Risau juga saya tadi dah rekod tadi kan. Okey, apa tadi? Jadi ibu ayah, kenapa orang Arab Quraisy tak nak beriman? Kerana mereka akan baca ayat ni, iyyaka na'budu. Bila mereka baca iyyaka na'budu, mereka boleh tak sekutukan Allah, mensyirikkan Allah? Tak boleh. Kenapa? Mereka sangat faham. Bila mereka baca iyyaka na'budu, hanya engkau kami sembah. Kami tak boleh sembah berhala-berhala ni. Jadi ibu ayah nampak tak? Tinggi, nampak tak makna tauhid pada iyyaka na'budu? Nampak tak tauhid kat situ? Tauhid pada kita mentakdimkan dhamir. Tauhid la ilaha illallah. Ibu dengar suara saya? Timbul tenggelam? Dengar. Tadi timbul tenggelam, sekarang dengar Putus-putus. Okey. Dah okey Okey. Apa nak cakap tadi lupa dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi saya cakap apa tadi last tadi? Lupa dah saya. Tauhid. Okey. Pada iyyaka na'budu ada tauhid kat sini. Hanya engkau kami sembah. Wa iya dalam
kalimah iyyaka na'budu, ada tak perkataan pada iyyaka na'budu yang memberi makna hanya? Ada tak? Okey. Maaf ibu yang betul-betul sebenarnya lain. Tak apa, kita teruskan. Tak tahu lain tiba-tiba macam tak kuat pula. Tiba-tiba tak kuat. Nak ujian ke apa tak tahulah. Sekarang ambil tak? Okey, ibu ayah semua dengar saya jelas tak? Sekarang? Sorry ya, lain masalah. Pula tadi. Okey dah, sikit. Jadi, dalam ayat ni, iyyaka na'budu tak ada pun terjemahannya. Tak ada pun perkataannya terjemahannya. Saya kalau suami sebut adik isteri, sebut uhibbuki. Uhibbuki. Okey. Uhibbu tu ilmu baik. Uhibbuki, saya sayang awak. Uhibbuki ni untuk suami isteri saja. Uhibbuki saya sayang awak. Jadi ibu-ibu kalau dengar suami cakap macam ni, ibu kata, bang tak kuat lagi lah ayat abang tu. Abang kena betul-betul lagi. Masya Allah, tabarakallah. Sekejap ya. Okey. Ibu ayah maaf sangat. Tak apa, kita diuji ni. Sekarang dengar jelas ya, sekarang. Maaf sangat ibu ayah. Sabar je lah. Okey. Tapi ibu ayah dapat salin poin-poin tadi kan. Jadi kalau uhibbuka, siapa nak try? Boleh tak Kak Fatimah tu semua? Kak Fatimah boleh tak try? Uhibbuki, nak tukar kepada hanya awak saya sayang. Jadi Kak Fatimah boleh try? Cakap. Saya try ya Ustaz. Boleh. Uhibbuki. Sebenarnya saya tak dengar tadi Ustaz. Baik Tapi ke? try. Okey. Uhibbuki. Okey. Hanya aku sayang padamu, kan? Okey. Tapi kalau hanya engkau lah yang aku sayang, iyaki uhibbu. Betul Ustaz? Masya Allah. Betul-betul kat tepat. Masya Allah. Alhamdulillah. Jadi suami akak ada sekarang ni? Ada. Okey, Habis Haji. Okey, tapi nanti Kak Fatimah kena cakap pada suami, iyyaka uhibbu. Boleh? InsyaAllah. Okey Kak. Okey, sama-sama.
Okey, Ibu Ayah nampak ya? Nampak sekarang Ibu Ayah kegunaan dia macam mana? Nampak semua? Okey. Jadi apabila Ibu Ayah dah tahu iyyaka na'budu, hanya engkau kami sembah. Jadi pada iyyaka nasta'in automatik ibu-ibu akan nampak. Iyyaka nasta'in, cuma kita ambil nasta'in daripada fi'il madhi ista'ana yasta'inu. Okey, saya tulis sekejap ya. Fi'il madhinya ista'ana. Ista'ana, mudhari'nya yasta'inu. Okey. Ista'ana yasta'inu. Maknanya, nampak tak Ibu Ayah? Di sini ada 3 huruf tambahan, alif sin ta. Ini bab istif'al. Iyyaka mu'allimuna. Oh, Umi Naimah. Umi, sekejap ya. Umi Naimah tulis iyyaka mu'allimuna. Salah Umi tu. Iyyaka yang kita masukkan tadi tu, iyyaka iyyaka lepas tu fi'il mudhari'. Okey. Iyyaka na'budu sesuai, hanya engkau kami sembah, wa iyyaka nasta'in, hanya engkau kami minta tolong. Tapi kalau iyyaka mu'allimuna, maksudnya iyyaka di sini hati-hati kamu. Hati-hati kamu. Warning. Iyyaka di sini warning. Hati-hati kamu. Macam tu. Boleh Umi ya? Iyyaka bukan semua iyyaka maksudnya hanya engkau Umi. Kita tu kena iyyaka wal bughdu. Jangan, hati-hati engkau daripada sifat marah. Tu iyyaka terjemah hati-hati. Boleh Umi ya. Jadi Umi nak kata hanya engkau, hanya awak guru kami. Tapi maknanya lari Umi. Tak apa Umi ya. Umi betulkan balik. Iyyaka sini tak sesuai Umi. Okey, kita teruskan. Iyyaka nasta'in. Nampak tak? Yasta'inu, Ibu Ayah. Huruf asalnya apa ni? Huruf asalnya ain, waw, nun. Huruf asalnya ain, waw, nun. Jadi ista'ana asalnya okey macam ni. Ain, waw, nun. Ibu Ayah, siapa biasa dengan nama Ustaz Auni? Biasa tak dengan nama Ustaz Auni? Biasa dengar kan? Auni. Auni ni daripada Ain Waw Nun lah. Ain Waw Nun. Ustaz Auni tambah ya kat belakang. Aun maksudnya apa dia Aun? Aun yang kita biasa dengar, Aun kita biasa dengar apa ni Ibu Ayah? Masa nak buat susu anak tu. Apa dia Aun kita biasa dengar kan? Bukan Aun tu. Aun bahasa Arab maksudnya pertolongan. Dalam bahasa Arab, kita dengar bi'aunillah, dengan pertolongan Allah. Aun maksudnya pertolongan. Jadi bila ada alif sin ta di hadapan, bab apa ni? Istif'al. Bila fi'il madhinya, huruf asalnya ain waw nun, tapi dimasuki alif sin ta. Di hadapan ada memberi makna minta. Ghafara, ampun. Istaghfara, minta ampun. Azina, izin. Ista'zana, minta izin. Jadi ain waw nun, tolong. Ista'wana. Ista'ana asalnya ista'wana. Tak apalah kita tak bincang. Cuma cukup kita tahu asalnya ain waw nun huruf asal. Ista'wana jadi ista'ani pula saya tulis. Ista'ana lah patutnya. Tak perasan, sorry. Ista'ana, sorry. Ista'ana yasta'inu. Asalnya ista'wana. Bermakna bila ada alif sinta biasanya, bukan mesti. Biasanya ada makna minta tolong. Jadi apa terjemah nasta'in Ibu Ayah? Mesti ada kami kerana mula dengan nun, dan mesti ada makna minta. Mesti ada minta kerana daripada bab istaf'ala, bab istif'al, minta tolong. Betul tak semua? Mesti ada kami minta pertolongan. Mesti ada kami, mesti ada minta. Mohon ataupun minta. Mohon pun boleh. Kami mesti ada, mohon ataupun minta mesti ada. Pertolongan tu kena ada lah kerana huruf asalnya ain waw nun. Dan juga mesti ada hanya engkau. Mesti ada hanya. Kan? Jadi sekarang ni Ibu dah nampak kan? Pada kalimah iyyaka nasta'in,
terjemahnya hanya engkau. Dari mana datang makna hanya? Kerana asalnya nasta'inuka. Macam na'buduka lah. Asalnya nasta'inuka. Tak apa ibu Allah uji ya. Ikutkan macam nak nangis buat dia ni. Tak apalah. Jadi nasta'inuka, kami minta tolong pada engkau. Jadi di situ ibu ayah nampak dari mana datang makna hanya? Kerana daripada kita mentakdimkan maf'ul bihi. Hanya engkau tu kaf tadi. Nasta'in, kami minta pertolongan. Mana datang mana kami? Kerana kita tahu nasta'in fi'il mudhari' mula dengan nun memberi makna kami. Mana datang makna minta ibu ayah? Dari mana ibu ayah tahu ada makna minta kat situ? Dari mana? Daripada kita tahu dia bab apa? Ibu ayah? Apakah nama bab ni? Alif cinta di hadapan. Apakah nama babnya Umi? Tandanya ada alif cinta di hadapan. Nama babnya bab istif'al. Bagus Ibu Maimunah ya. Kita tahu dia bab istif'al, maka kita tahu di situ ada makna minta. Dan bila kita tahu asal hurufnya ain waw nun, kita tahu pula ada makna tolong. Nampak tak? Berkait-kait kan ibu ayah kan? Terjemahnya akan berkait ilmu sorof, berkait ilmu nahu, berkait kan? Yang iyaka di depan tu bawa ke depan itu ilmu nahu. Yang asal ain waw nun ni ilmu sorof. Kita tahu bab istif'al itu ilmu sorof. Nampak tak bersandingnya antara nahu sorof tu? Nampak tak persandingannya? Berkait-kait. Berkait-kait. Pasal tu lah penting. Kena belajar nahu sorof. Macam saya kata banyak kali pada ibu ayah. Jangan kita dah belajar asas nahu sikit dah rasa pandai. Belajar asas sorof sikit, baru tahu sikit fa'ala, fa'alu. Baru tahu sikit bab sulasi mujarrad dah rasa pandai. Salah, tak boleh. Ibu ayah kena belajar sampai kita dapat pegang asas yang betul-betul asas. Boleh ibu ayah insyaAllah ya. Okey, tahniah semua. Ini siri yang kedua kita. Siri kedua kita sampai ayat yang ke-5. Okey, kita akan sambung nanti insyaAllah. Kalau sempat malam karang. Saya cuba buat malam karang. Kalau tak dapat kita akan buat besok. Besok tak tahu mungkin besok pagi ke ataupun besok petang ke besok malam saya akan maklumkan. Yang penting ada rakaman lah insyaAllah. Harap rakaman tu berjalan dengan baik lah insyaAllah ibu ayah ya. Okey, setakat 3 ayat petang ni. Ar-Rahman Ar-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Boleh faham tak ibu ayah? Kalau contoh ada tak faham, nanti dalam ulang kaji, ibu ayah tanya balik insyaAllah ya. Okey, terima kasih banyak. Sebenarnya ibu ayah doakan saya sambil mengajar ni, saya punya dada ni tak tahu dah macam sakit-sakit. Bila saya ada di badan ni macam sakit dada sikit. Tak tahu kenapa. Harap okey lah. Baru kena. Doa lah saya ibu ayah insyaAllah ya. Harap okey je, tak ada apa. Mungkin pasal banyak apa drive kot. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Ramai-ramai ibu ayah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim.